Bayangkan kau duduk di Mamak, tengah scroll TikTok, dan tiba-tiba kau jumpa komen dari orang Malaysia yang cakap, Indonesia tuh negara pengirim pembantu rumah aja, apa yang nak dibanggakan? Kau baca sekali lagi. Kau fikir, betul ke? Sebab kalau betul, maka separuh daripada apa yang kau tahu tentang Indonesia mungkin salah besar. Hari ini aku nak tunjukkan satu gambaran yang ramai orang Malaysia tak pernah nampak sepenuhnya. Bukan untuk pertahankan sesiapa, tapi sebab fakta adalah fakta. Dan fakta ni memang mengejutkan. Kalau engkau tengah dengar video ni sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Kawan Malaysia, aku cakap channel ni takkan sampai pun 100 subscriber. Sebab katanya orang Malaysia tak kisah pasal Indonesia. Tapi aku percaya cerita macam ni perlu didengar. Tunjukkan kat dia yang kita orang Malaysia suka benda yang betul dan berbaloi. Subscribe sekarang dan kita buktikan sama-sama. Assalamualaikum dan selamat datang semula. Jadi, mari kita mulakan dengan satu soalan mudah. Bila kau fikir pasal Indonesia, apa yang pertama terlintas di kepala engkau? Bali? Rendang? Atau mungkin memang TKI, tenaga kerja Indonesia yang ramai bekerja di rumah-rumah dan ladang-ladang kita? Tak salah kalau kau fikir begitu. Sebab itulah yang kita nampak setiap hari. Tapi masalahnya, apa yang kita nampak setiap hari bukan gambaran penuh. Dan dalam dunia ekonomi, gambaran penuh itulah yang penting. Coba kau bayangkan ini. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencecah 90 bilion dolar Amerika. Dalam ringgit Malaysia, itu lebih kurang 420 bilion ringgit. Dalam 1 tahun. Dan itu bukan angka yang mereka cipta sendiri. Itu angka dari laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, 3 nama yang mana satu pun tidak ada kaitan dengan propaganda mana-mana pihak. Sekarang, compare dengan Malaysia. Ekonomi digital kita pada tahun yang sama, lebih kurang 35 bilion dolar. Itu pun kita dah bangga dan memang patut bangga. Tapi Indonesia, 2,5 kali lebih besar. Tapi tunggu, sebelum kau cakap, mestilah penduduk mereka 270 juta. Memang betul, tapi bukan pasal size semata-mata yang menarik. Yang menarik adalah kelajuan pertumbuhan mereka. Dan siapa yang sedang membina pertumbuhan tuh? Kau pernah dengar nama Gojek? Mestilah pernah. Tapi tahukah engkau bahwa Gojek bermula hanya sebagai perkhidmatan panggil motosikal melalui SMS? Pada tahun 2010, 12 orang penunggang motosikal. Itu je. Hari ini ia adalah sebahagian daripada GoTo Group, syarikat teknologi terbesar di Asia Tenggara dari segi bilangan pengguna aktif, dan ia meliputi e-dagang, pembayaran digital, logistik, dan perkhidmatan keuangan. Bayangkan kalau Grab bermula dengan 12 pemandu saja dan dalam masa 15 tahun jadi konglomerat digital. Itulah Gojek bagi Indonesia. Dan disinilah cerita jadi lebih menarik. Tokopedia. Kau mungkin tahu nama tuh. Tapi pada tahun 2023, TikTok membeli Tokopedia dengan harga 1,5 bilion dolar. Bukan Malaysia yang beli. Bukan Singapura. TikTok, syarikat yang dimiliki ByteDance dari Cina, memilih untuk melabur dalam platform e-dagang Indonesia. Kenapa? Sebab mereka nampak sesuatu yang ramai orang tak nampak lagi. Indonesia ada 212 juta pengguna internet pada tahun 2025. Hampir 3/4 daripada jumlah penduduk mereka. Dan separuh daripada mereka beli barang dalam talian sekurang-kurangnya sekali sebulan. Ini pasaran yang besar, lapar, dan masih berkembang. Tapi oke. Aku tahu apa yang ada dalam kepala engkau sekarang. Tapi ekonomi digital bukan bermakna negara itu maju. Lihat je infrastruktur mereka. Jalan berlubang, banjir tiap tahun, bekalan elektrik tak stabil. Kau tak salah sepenuhnya. Indonesia memang ada cabaran besar dari segi infrastruktur. Tapi ini pun gambaran lama yang perlahan-lahan sedang berubah.
Ibu kota baru mereka, Nusantara, yang sedang dibina di Kalimantan Timur, itu bukan sekadar pindah pejabat kerajaan. Itu proyek bandar pintar bernilai 35 billion dolar yang direka dari kosong, dengan konsep hijau, pengangkutan awam elektrik, dan zon teknologi khusus. Bayangkan Putrajaya, tapi direka untuk abad 21 dari awal lagi, bukan diubah suai. Dan kalau kau pikir itu terlalu futuristik dan belum tentu jadi, lihat aja apa yang udah jadi dalam sektor pendidikan teknologi mereka. Indonesia hari ini menghasilkan lebih 300.000 graduan dalam bidang STEM setiap tahun. Sains, teknologi, kejuruteraan, matematik. 300.000 setahun. Malaysia, lebih kurang 70.000. Kita memang ada quality yang baik. Tapi dari segi kuantiti, perbezaannya seperti stesen LRT Masjid Jamek berbanding stesen sentral. Sama-sama penting, tapi kapasiti berbeza jauh. Dan graduan-graduan ini kemana pergi? Sesetengah ke luar negara, ya? Tapi ramai yang kekal dan membina startup. Indonesia hari ini ada lebih 2.400 startup yang berdaftar. 5 daripadanya sudah mencapai status unicorn, yaitu nilai syarikat melebihi 1 billion dolar. Gojek, Tokopedia yang kini sebahagian GoTo, Traveloka, OVO, dan Bukalapak. 5 unicorn. Malaysia, kita ada Karsom dan beberapa yang lain. Kita bangga dan memang patut. Tapi 5 berbanding 2, itu perbezaan yang kita kena akui dengan jujur. Sekarang kau mungkin tanya, tapi bukankah Indonesia masih bergantung pada ekspor sumber asli, minyak sawit, arang batu, nikel? Betul sekali. Dan ini satu lagi fakta yang ramai orang tak tahu. Indonesia adalah pengeluar nikel terbesar di dunia. Bukan kedua, bukan ketiga, terbesar. Dan nikel adalah bahan utama dalam baterai kereta elektrik. Tesla, BYD, Hyundai, semua perlukan nikel Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mengharamkan ekspor nikel mentah. Mereka paksa semua pelabur asing proses nikel di dalam Indonesia dahulu, sebelum boleh diekspor. Cina marah. Amerika Syarikat bantah melalui WTO. Tapi Indonesia tak berganjak. Hasilnya, dalam masa 3 tahun, nilai ekspor produk berasaskan nikel Indonesia melonjak lebih 4 kali ganda. Mereka tak jual bahan mentah lagi. Mereka jual produk siap. Dan kini mereka sedang bina kilang baterai dengan syarikat Korea Selatan dan Cina di Sulawesi dan Maluku. Ini bukan negara yang duduk tunggu pelabur datang dengan tangan terbuka. Ini negara yang menetapkan syarat sendiri. Kau tahu apa yang paling menarik? Strategi ini yaitu larang ekspor bahan mentah dan paksa pemprosesan tempatan. Ini sama persis dengan apa yang negara-negara maju buat 100 tahun dulu untuk naik taraf ekonomi mereka. Indonesia hanya buat ia lebih agresif dan lebih cepat. Dan disinilah kita kena tanya soalan penting. Kalau Indonesia bukan sekadar pengirim TKI, kenapa image itu masih melekat? Sebahagiannya sebab itulah yang kita nampak setiap hari dalam kehidupan kita. Pekerja rumah, pekerja ladang, mereka ada di depan mata kita. Tapi kilang nikel di Sulawesi, startup unicorn di Jakarta, data center di Batam, itu tak nampak benda-benda tuh dalam kehidupan harian kita. Tapi ada juga sebab lain yang lebih penting. Ia pasal bagaimana kita pilih nak tengok sesuatu negara. Kau pernah pergi Johor Bahru dan jumpa orang Singapura yang masih ingat JB sebagai tempat murah untuk beli barang. Padahal hari ini JB ada Forest City, ada pembangunan Iskandar yang sedang transformasi, ada ramai profesional muda yang tinggal sana sebab harga rumah lebih mampu milik. Tapi image lama tuh masih ada dalam kepala sesetengah orang. Sama macam Indonesia dan image TKI. Image lama selalu ketinggalan berbanding realiti baru. Selalu. Dan sekarang kita sampai pada bahagian yang paling penting dari semua ini. Kenapa hal ini penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia? Pertama, Indonesia adalah jiran kita yang terbesar. Ekonomi mereka tumbuh, ia bukan ancaman,
ia peluang. Syarikat Malaysia yang sudah buat perniagaan dengan Indonesia dalam bidang perbankan, telekomunikasi, dan pembinaan sudah lama tahu ini. Si IMB ada operasi besar di Indonesia. Axiata melalui XL Axiata adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di sana. Mereka dah lama nampak apa yang kita baru nak nampak. Kedua, cara kita lihat Indonesia cerminkan cara kita nilai potensi. Kalau kita masih nampak Indonesia hanya sebagai sumber buruh murah, kita akan terlepas peluang perniagaan, peluang kerjasama, dan peluang belajar dari model pertumbuhan mereka yang agresif. Ketiga, dan ini yang paling pribadi. Setiap kali kita rendahkan negara jiran berdasarkan image lama, kita bukan jadi lebih bijak. Kita jadi lebih buta. Dunia ekonomi tidak tunggu orang yang lambat update maklumat. Jadi apa yang kita bawa balik dari semua nih? 1. Indonesia ada ekonomi digital terbesar di ASEAN, bukan sebab tua, tapi sebab strategi dan kelajuan. 2. Sumber asli mereka, terutama nikel, sedang digunakan sebagai alat tawar-menawar geopolitik yang sangat bijak dalam era kereta elektrik. 3. Image sesebuah negara dan realiti ekonominya boleh berbeza jauh, dan orang yang nampak perbezaan tuh lebih awal akan sentiasa ada kelebihan. Ingat tadi aku cakap pasal kawan Malaysia aku yang kata channel ni tak akan sampai 100 subscriber? Aku nak buktikan dia salah bukan sebab ego, tapi sebab kalau video macam ni boleh sampai kepada lebih ramai orang, lebih ramai daripada kita akan buat keputusan berdasarkan fakta, bukan prasangka. Like, video ni kalau ia ubah sikit cara kau tengok Indonesia. Subscribe kalau kau nak terus dengar cerita yang orang jarang cakap. Dan tinggalkan komen apa yang kau fikir tentang hubungan ekonomi Malaysia dan Indonesia ke depan. Sebab cerita ini belum habis. Ia baru bermula.